berbagai-bagai bentuk ujian Allah datangkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Siapa yang baik amalannya, siapa yang tahan diuji, ya. Apakah kamu sangka kamu dapat masuk syurga, kata Allah, sedangkan kamu belum diketahui oleh Allah sama ada kamu diuji atau tidak lagi dalam dunia ini. Hasibtum annakum apa hasibkum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu menyangka kami jadikan kamu itu saja-saja? Tak ada, ya. Allah jadikan kita ni untuk menghadapi ujian-ujian hidup ni. Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum. Apakah kamu sangka kamu dapat masuk syurga sedangkan kamu belum diuji oleh Allah? Allah belum tahu sama ada kamu tu dia dapat tahan diuji atau tidak dalam kehidupan di dunia ini. Ini salah satu ujiannya, kata Ibn Qayyim. Dengan syairnya, apabila engkau ditimpa ujian maka bersabarlah. Yang kita sekarang ni sedang ditimpa ujian. Orang-orang di Kelantan sedang ditimpa ujian. Orang-orang di Pahang sedang ditimpa ujian. Orang-orang di Perak pun ditimpa ujian. Orang-orang di Terengganu pun ditimpa ujian. Jadi mereka bersabarlah, ya. Jadi kita yang tak ada kena ni, sekurang-kurangnya ni kita doakan mereka, ya. Baru tadi Jumaat masjid tuan-tuan saya tak tahu, kami ada mengadakan sembahyang sunat hajat selepas Jumaat tadi. Mudah-mudahan Allah ringankan penderitaan mereka yang ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ni adalah satu sifat yang sangat baik. Bila kita ditimpa ujian, bersabarlah. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Siapa orang sabar tu? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila mereka itu ditimpa sebarang musibah, mereka berkata, kami datang dari Allah Ta'ala dan kepada Allah lah kami akan kembali. Itu dia. Maka engkau sebagaimana sabar seorang mulia, kerana menjadikan engkau lebih mulia. Tetapi jika engkau merayu kasihan kepada Adam, maka engkau merayu kepada orang yang tidak kenal kasihan belas. Jadi kalau apa-apa hal yang berlaku, jangan merayu kepada manusia. Nak merayu kepada Allah Ta'ala. Manusia tu dia bukan tahu. Ini mesej yang disampaikan oleh Ibn Qayyim tadi. Jangan mengadu kepada Adam. Adam tu manusia lah. Maka engkau merayu kepada orang yang tidak kenal kasihan belas. Adam tu bukan dia manusia ni. Bukan dia kasihan pun, dia bukan ada belas kasihan. Kalau ada pun tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Qamah bin Abi Al-Qamah radhiyallahu anhu mentafsirkan firman Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu musibah pun, apa saja kecelakaan yang berlaku, musibah tu kecelakaan, ya, yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Apa saja musibah yang menimpa kita, semua telah ditetapkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Siapa yang beriman, dia akan menerima ujian dari Allah. Semua manusia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam kehidupan ini kadang-kadang diuji dengan kemiskinan, kadang-kadang diuji dengan kelaparan, kadang-kadang diuji dengan kata nista orang, kadang-kadang diuji dengan bencana alam, kadang-kadang diuji dengan kecelakaan, ada juga orang diuji dengan kematian. Kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu merupakan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sabar menghadapinya.
Kalau kita sabar menghadapi ujian tu, itu merupakan penghapusan dosa. Sebab orang beriman kalau diuji dia bertambah, ya, dihapuskan dosa ni. Ya, yang diuji itu bukan orang Islam je, semua orang kafir pun diuji, orang Islam pun diuji, orang kaya pun diuji, orang miskin pun diuji, orang taat pun diuji, orang derhaka pun diuji. Ya, tapi kalau kita diuji dalam keadaan kita taat dan beramal soleh, kita beriman dan beramal soleh, itu merupakan penghapusan dosa bagi kita. Tapi kalau kita diuji dengan Allah, diuji oleh Allah dalam keadaan kufur dan maksiat, itu menandakan Allah nak seksa kita di dunia ini, di samping penyiksaan di akhirat. Dunia pun kena seksa, akhirat pun kena seksa. Ya. Semua orang diuji dengan kemiskinan. Bukan orang Islam saja yang miskin, orang kafir ada tak miskin? Cuba pergi luar negeri tu, banyak orang kafir yang miskin. Di Afrika kita tengok, orang Kristian banyak yang miskin, apa kerana apa tak ada. Di India kita tengok, kebanyakan Hindu, kebanyakan apa kerana. Nah, diuji juga. Kalau pilih orang Islam aja miskin, orang kafir kaya-kaya, boleh tahan aja. Ini dah orang miskin, orang Islam pun miskin, orang kafir pun miskin. Kadang-kadang diuji dengan kesakitan. Yang sakit tu cuma mau pergi hospital kejap. Yang sakit tu semua orang beriman aja ke? Orang tak beriman ada sakit? Ada orang tak beriman pun sakit juga. Jadi kalau dia beriman, dia sabar menerima ujian tersebut, itu merupakan penghapusan dosa baginya. Ada juga orang diuji dengan kata nista orang lain. Saya pakai jawabah ni, dikata orang juga macam pandai benar, macam dia seorang dia barang ni. Macam orang lain tak kerti, macam orang lain apa pun tak tahu, dikata orang juga. Tapi kalau saya pakai seluar pendek, dikata orang tak, kata orang juga. Dah tua bangka, dah ganyut, tak sedorkan diri, makan seluar pendek lagi, kata dia. Jadi mana tak diuji Allah dalam keadaan beriman dan beramal soleh, atau dalam keadaan kufur dan maksiat, yang diuji juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena menerima ujian Allah Ta'ala. Itu Allah kata dalam Quran, وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kamu akan diuji, walanabluwannakum, kamu akan diuji, tiap-tiap seorang kamu tu akan diuji, bisyai'in, setiap satu akan diuji, minal khauf, daripada ketakutan, kerana diuji dengan ketakutan, wal ju' dan kelaparan, kadang-kadang kelaparan, kadang-kadang ketakutan. Macam orang di Gaza tu diuji dengan ketakutan, dia uji dengan kelaparan pun ada. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Lagi naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, dan diberi kamu kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa yang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah oleh Allah, mereka menyerahkan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Kalau Allah selawat kita, artinya apa? Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau Allah selawat kepada kita, artinya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, itu artinya kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah selawat kepada kita, artinya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dan juga rahmat. Bukan saja dapat ampunan, dapat juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka juga mendapat hidayah dari Tuhan mereka. Tak ada hidayah. Hidayah ni benda baik semua, kerana dia datang dari Allah Ta'ala. Hidayah tak ada yang tak baik.
Tak ada yang jahat hidayah. Ya. Tapi kalau ilham boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada mereka tentang kejahatan dan juga ketakwaan. Ya. Ada orang dapat ilham tapi ke arah kejahatan. Ada juga orang dapat ilham ke arah kebaikan. Tapi kalau hidayah mesti dia baik, mesti dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Kemudian dengan katanya, iaitu seorang laki-laki yang ditimpa ke atasnya musibah, lalu mengetahui bahawa musibah itu datangnya daripada Allah, lalu ia redha dan menyerah diri. Itu orang yang sabar tadi ya. Dia tahu musibah itu datang dari Allah, dia redha, ataupun orang yang sabar, yang lebih baik redha lah. Atau lebih kurangnya dia sabar. Lalu dia menyerah dirinya kepada Allah, dia menyerahkan kembali kepada Allah ya. Terpulang kepada Allah, nak melakukan apa saja. Allah dah tentukan dia seperti itu, diterima saja ketentuan Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Abbas mengenai ayat yang di atas, ayat ini terima asaba min musibatin illa biiznillah. Kata Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas. Mengenai ayat yang di atas, Allah akan hidayahkan hati seseorang mukmin kepada al-yaqin, kepada yakin yang sudah benar. Allah bagi kita yakin. Yakin artinya apa? 100% percaya. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Yakin betul-betul. Macam kita yakin bahawa bapa kita lebih tua dari kita. Ada orang ragu-ragu tak? Bapa kita lebih tua dari kita. Yakin ke tak? Yakinlah dia lebih dulu dari kita. Tak ada ragu, tak ada syak, tak ada zon. Tapi kalau saya kata bapa saya lebih gemuk dari saya, boleh ragu-ragu, mungkin dia kurus, mungkin dia gemuk. Tapi kalau saya kata bapa saya lebih tua dari saya, yakinlah betul. Atau kita yakin bahawa kita satu hari nanti akan mati. Yakin tak? Yakinlah, itu namanya yakin. Yakin ni datang dari Allah Ta'ala. Rasa yakin tu datang dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah akan hidayahkan hati seseorang mukmin kepada al-yaqin, yang menyebabkan ia mengetahui bahawa apa yang akan menimpa ke atasnya tidak akan menyimpannya, tidak akan menyimpang daripada apa yang menyimpang daripadanya. Tidak akan menimpa ke atasnya, dia tidak akan menyimpang daripadanya, dan apa yang menyimpang tidak akan menimpanya. Kalau Allah katakan jadi, jadilah. Kalau Allah katakan dia tak kena, tak kenalah. Walaupun hujan peluru datang pop, kalau Allah kata tak kena, tak kena. Kalau Allah kata kena, dia nampak dari jauh ke jauh, daripada kampung tu nembak kepoh ni. Kalau Allah kata kena tak? Kena adalah, walaupun peluru tu sesat je. Kenapa? Semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jiwa para sahabat tinggi memuncak keimanan mereka. Sahabat iman mereka memang tinggi. Lebih-lebih lagi Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Abu Bakar. Itu sebab dia itu dapat gelaran As-Siddiq, membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakin mereka itu tinggi 100%. Ya. Itu sebab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, besok pagi itu bila Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar, kamu percaya ke Abu Bakar cerita Nabi Muhammad ni, dia malam tadi pergi ke langit, jumpa dengan Allah, dapat perintah semayang dan sebagainya. Kamu percaya ke dia pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, balik sampai sebelum subuh? Kata Abu Bakar, kalau setakat itu je, dan kalau datang daripada Nabi Muhammad, aku tetap akan yakin, aku tetap akan percaya. Walaupun dia mengatakan dia pergi ke langit, aku percaya. Abu Jahal baru nak ngabur kerana Muhammad ngabur dia pergi ke langit, belum kabur lagi. Dengar itu
terdiam Abu Jahal. Sebab daripada mula tarikh itulah dia dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. Membenarkan apa saja yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat dulu tinggi memuncak keimanan mereka dengan akidah ini, bahawa apa saja yang datang dari Allah mesti kena. Ya, apa saja yang Allah tetapkan kena mesti kena. Apa saja yang Allah kata tak kena, tak kena lah tu. Hati mereka menjadi lembut hingga kesenangan, kesusahan, kesyukuran dan kesabaran adalah sama dengan perasaan mereka. Sama dalam perasaan mereka. Sebagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sekiranya sabar dan syukur itu merupakan 2 ekor unta, maka saya tidak memilihnya, kedua-duanya saya akan menaikinya. Kalau sabar dan syukur tu seekor unta, aku naik kedua-duanya tu, kata dia Umar, kerana aku nak jadi orang yang syukur, aku juga nak jadi orang yang sabar. Kedua-dua tu adalah sifat yang terpuji, sifat yang mesti dimiliki oleh seseorang. Berkata Abu Muhammad Al-Hariri, sabar itu berarti kita tidak memilih antara nikmat dan musibah, tetapi kita hadapi kedua-dua itu dengan penuh tenang hati. Itu arti sabar, kata dia Muhammad Al-Hariri, Abu Muhammad Al-Hariri. Ya, kita tak pilih, bukan tak nikmat aja, tak. Musibah pun bukan tak musibah aja, tak ada. Ada orang tak musibah pun, ada orang tak musibah. Tapi dia datang juga. Jadi dia tak dipilih antara nikmat dan musibah, tetapi dia menghadapi kedua-duanya dengan penuh tenang. Datang nikmat pun dia tenang, datang musibah pun dia tenang, ya. Tak ada dia sampai hilang akal. Tak ada dia sampai dia meronta-ronta. Ya. Tetapi kita hadapi kedua-duanya itu dengan penuh tenang hati. Ditanya Imam Ahmad mengenai seorang lelaki yang memiliki harta sebanyak 100,000 dinar. Ada seorang kaya, dia ada 100,000 dinar. 100,000 dinar ni berapa duit kalau duit kita? 1 dinar ni berapa duit? Ya Allah, dia memang tak ada ke dinar? 800, ada yang katakan 700. Tengoklah nilai semasa antara 700 dengan 800, 1 dinar. Atau kalau 100,000 dinar berapa? 800 kali 100,000. Punyalah banyaknya. Kaya lah tu. 100,000 dinar. Apakah boleh ia menjadi zahid? Dia ada 100,000 dinar. Bolehkah dia zuhud? Ditanya kepada Imam Ahmad, bolehkah orang tu zuhud sedangkan dia ada 100,000 dinar? Apa jawab Imam Ahmad? Ya, katanya. Apa kata ya? Itu ya tu lah. Boleh jadi zahid orang yang zuhud dengan 2 syarat. Tapi ada 2 syarat dia nak jadi zuhud. Pertama, jangan terlalu gembira ketika harta itu bertambah banyak. Kedua, jangan berduka cita ketika harta itu mula kurang. Itu ada adab kita ni ya. Kalau hilang harta, apa adabnya? Kalau dapat harta, apa adabnya? Ya? Jangan gembira benar bila bertambah harta tu. Dan bila hilang pula harta tu, dicuri orang ke apa-apa ke, jangan meronta-ronta. Jangan nyalahkan orang lain pula. Ya? Anggap yang hilang tu sebagai sedekah. Perempuan boleh baca kitab-kitab tua, utamanya Syarul Salikin, adab apabila kehilangan harta. Bila hilang harta, anggap ia sebagai sedekah, dapat pahala. Tak itu pun kalau dia ngamuk pun hilang juga benda tu, anggapkan dia sebagai sedekah. Orang ambil itu, kita anggap sedekah pada dia, dapat pahala kita. Dia dapat pahala kita itu serah pada Allah. Tapi kita dah tentu dapat pahala apabila kita anggap sedekah kepada dia. Itu kalau hilang. Jangan ngamuk-ngamuk sampai tak negur orang pula. Dia tu tak nak ada seorang kotor betul lah, hilang katanya. Marah dia. Bukan marah kerana orang curi tu, marah orang tak nak tengok dia, tak nak ziarah dia.
Dia bukan tak tahu saya hilang mana dia. Ada benda-benda ni. Nak kamu suruh ziarah pun tak nak nanya pun tak nak kata. Lantak lah itu hak dia. Yang dia pula nak marah. Kenapa? Itu dia. Jangan terlalu berduka cita ketika harta itu mulai kurang. Berkata setengah ulama dahulu, orang-orang zuhud ialah orang yang syukurnya dapat mengatasi perkara-perkara halal dan sabarnya dapat mengatasi perkara-perkara haram. Berarti orang syukur tu bila benda tu halal, bila benda tu halal, orang yang syukur tu dapat mengatasi perkara-perkara yang halal. Itu orang zuhud tu. Benda tu halal, dia makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak katanya. Zuhudnya tu mengatasi, ataupun syukurnya tu mengatasi benda yang halal tu. Dia tidak terlalu gembira, tapi bersyukur kepada Allah di atas penambahan hartanya itu. Dan orang sabar pula macam mana? Dapat mengatasi perkara-perkara yang haram. Dia tahu benda tu haram, dia sabar, tak ada dia berkecimpung dalam hal-hal yang sabar tu. Dia tahu, tapi dia tidak melibatkan diri dia dalam hal-hal yang haram kerana hukumnya haram. Dia tak nak. Walaupun ditawarkan dengan harta benda yang berganda-ganda dengan banyak benar lah harta tu, tapi dia tetap tak mau melibatkan dirinya. Macam Nabi Muhammad lah, ada tak tawaran daripada orang kafir kepada Nabi Muhammad? Ada, ya. Utbah bin Rabi'ah dengan rombongannya datang berjumpa dengan Muhammad. Ya Muhammad, kata dia, tak sebut ya Rasulullah, dia kan beriman dengan Rasulullah pun. Ya Muhammad, kalau kamu mahu berhenti daripada kegiatan dakwah kamu ini, kami akan tunaikan apa saja yang kamu kehendaki, kata dia Utbah bin Rabi'ah. Dan juga kuncu-kuncu dia lah, ya. Kamu nak apa? Kamu nak kekayaan? Kami akan kumpulkan emas sebanyak mana yang kamu hendak. Setinggi bukit Uhud pun boleh kami kumpulkan emas tu. Apa jawab Nabi? Tak jawab, diam je Nabi. Oh, tak cukup ya Muhammad. Kita tak apalah, kami up lagi kami punya tawaran. Kamu hendak tak nak kertas banyak, tak cukup nak kertas banyak ya? Tak apa, kamu hendak pangkat? Kami jadikan kamu Rais Darun Nadwah. Tahu tak Rais? Pengerusi Darun Nadwah. Darun Nadwah tu Parlimen Mekah. Dia panggil Darun Nadwah. Kami jadikan kamu pengerusi. Pengerusi Darun Nadwah. Artinya apa? Pengerusi Parlimen Mekah. Jadi Perdana Menteri lah tu. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Angkat tangan. Susah buat lah. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Ya? Semua orang tak jadi Perdana Menteri. Susahkan Perdana Menteri. Jadi jawatan kuasa surau pun bertumbuk tahan. Ini akan pula jadi Perdana Menteri. Itu yang heboh hari ni, pasal masing-masing nak jadi Perdana Menteri tu. Ya. Diam Nabi, tak jawab. Oh, tak cukup lagi Muhammad, kamu nak apa? Oh, kamu nak perempuan kot, katanya. Kami akan bagi kamu perempuan sebanyak mana kamu nak, pilihlah. Nak 1, nak 2, nak 5, nak 10, kami akan pilih yang cantik-cantik untuk kamu. Ini lagi teruk ya. Senang ke? Senang ke ngelaknya? Ditawarkan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Dia orang Arab tau, kalau yang cantik tu cantik benar tau. Apa jawab Nabi? Kalau matahari kamu persembahkan di kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuangan aku ini hingga aku menang atau hingga aku mati. Kamu tawar apa pun aku tak terima. Kanjeng Utbah bin Rabi'ah, balik saja. Kerana Nabi tak mahu tak termakan rasuah. Tak boleh dipujuk. Apa pun ditolaknya. Balik saja oleh Utbah bin Rabi'ah. Begitulah ya, dengan ujian-ujian yang datang tu dia sanggup. Walaupun ditawar dengan harta yang banyak, tapi dia tetap tidak melibatkan diri dia. Dia mengatasi perkara-perkara yang haram. Kerana rasuah tu hukumnya haram. Nabi tak nak dengan yang haram tu. Kemudian Umar bin Al-Khattab pernah menulis pesanannya kepada Abu Musa Al-Ash'ari yang isinya amma ba'du.
Amma ba'du tu artinya kemudian daripada itu. Dia buat apa tu? Kalau dia buat kenyataan atau buat sorat lah apa ya. Udah apa kepada saudara-saudara sekian ni moga-moga sihat walafiat. Itu amma ba'du. Lepas itu aku nak cakap apa? Itu namanya amma tu ni atau ba'du tu selepas itu. Atau selepas itu aku nak cakap apa? Sebab tuan-tuan dan puan kalau baca kitab-kitab tua dia mesti jumpa amma ba'du. Artinya atau kemudian daripada itu. Apa benda nak dicakap oleh pengarang tu? Amma ba'du. Maka sesungguhnya semua kebaikan ada bersama dengan perasaan redha. Jika engkau berkuasa meredai, maka redakanlah. Kalau tidak maka bersabarlah. Bersabarlah kamu. Kata Umar ngabur pada Abu Musa al-Asy'ari, selepas itu aku nak khabar pada kamu, semua perkara kebaikan itu hendaklah kamu redha, kamu terima dengan perasaan redha. Sama ada kamu suka, kamu tak suka, kamu kena redha dengan datangnya benda-benda yang datang lepas itu. Itu ujian Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu tak berkuasa nak redha ni hati pun tak ada cacat tau. Menerima segalanya dengan hati yang terbuka. Itu redha. Tak ada cacat hatinya tu. Kerana dia tahu itu datang daripada Allah Ta'ala. Bukan datang daripada lain daripada Allah Ta'ala. Dia redha dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau tak boleh redha, paling kurangnya kamu sabar. Sabar tu masih lagi rasa hati. Hati masih rasa apa? Masih lagi ada terasa sedih, terasa macam tak mau menerima, tapi terima juga. Itu sabar. Kerana kalau dia meronta-ronta pun musibah itu tetap akan berlaku juga. Lebih baik dia sabar. Bila sabar, ada tak pahala sabar? Berapa pahala sabar? Tak terkira banyaknya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah ya. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. You cannot count how many how many ganjaran, how many pahala Allah nak bagi orang-orang yang sabar. Itu sebab di antara orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, 7 golongan, salah satu daripadanya orang yang sangat sabar. Dapat masuk syurga tanpa hisab. Berkata Ibnu Atta ni pengarang kitab hikam. Ibnu Atta'illah. Redha itu berarti ketenangan, hatinya pun tenang. Ketenangan hati seorang kepada pilihan Allah yang sedia kala terhadap hamba-Nya, bahawa Allah telah memilih yang baik untuknya. Apa saja redha berarti dia terima pemilihan Allah Ta'ala tu. Apa saja yang Allah pilih untuk dia, dia terima. Itu berarti redha. Dan dia yakin pilihan Allah tu mesti yang terbaik untuk dia. Kerana Allah bukan nak mengenai hamba dia. Itulah yang terpilih, yang terbaik baginya. Dia menerima pilihan Allah Ta'ala. Dia redha lah tu. Kata Ibn Atta redha itu berarti ketenangan hati seseorang kepada pilihan Allah. Apa saja yang Allah pilih, dia terima. Dia seronok, dia suka hati. Allah dah jadikan dia tu dia. Suka hatinya, seronok dia, lapang hatinya. Kerana dia tahu pilihan Allah itu yang terbaik untuk dia. Dan dia tahu Allah tidak menganiayai hamba-Nya. Itulah yang terbaik bagi dia. Dia terima dengan dada yang terbuka. Bahawa Allah telah memilih yang baik untuknya. Bersabar. Tak nak redha. Kalau tak lalu nak redha, paling kurangnya kita sabar bersabar adalah wajib. Apa itu wajib? Siapa sabar dapat pahala. Tak sabar hukumnya berdosa. Itu sabar. Hukumnya wajib. Each and every one of us mesti ada rasa sabar. Mesti ada rasa sabar dalam hatinya tu. Hukumnya wajib. Menurut sepakat kata ulama, semua ulama bersetuju. Tak ada ulama mengatakan sunat, tak ada. Sabar tu adalah wajib. Macam sekarang ni, didatangkannya banjir.
Di mana-mana pun ada banjir, sabar. Ada yang hilang kereta, ada yang sampai ke bumbung apa namanya airnya, ya, ada yang hanyut, ada yang mati pun ada. Yang mati tu keluarganya kena sabar lah. Orang mati tak adalah sabar, dah mati apa sabarnya. Tapi keluarganya kena sabar. Semua ulama bersetuju bahawa sabar tu hukumnya wajib. Dan yang lebih tinggi lagi ialah perasaan redha. Redha ni artinya hati pun tak ada duka cita, tak ada cacat, tak ada pula gembira pula, tapi menerima dengan lapang dada. Bukan nari pula ya. Bapak mati ni, ya ho bapak aku mati lah. Bukan orang itu. Itu bukan redha namanya, itu orang gila. Bukan orang redha. Tapi dia lapang dadanya. Apa nak buat, Allah dah tentukan dia mati, terimalah katanya. Ya, kita pun begitu juga. Menterimalah kematian saudara-saudara kita yang kita kasihi, anak kita yang kita kasihi. Itu pun dia dah mati juga. Tuan-tuan perempuan ada pernah merasa mati anak? Saya ada. Anak saya mati ketika berumur 14 tahun. Bersekolah di sekolah Ihya Al-Sharif. Tahu di mana? Di mana? Di Gunung Semanggul. Mati pula tu lemah. Pagi-pagi ayah tak ada di asrama tu, pergi ke tali ayah, terjun dalam tali ayah tu, terus lemah situ. Ya. Pagi-pagi telefon berbunyi, kreng kreng kreng, ngabarkan anak saya dah lemah situ. Jadi kalau saya mengamuk sekolah tu pun, ngapa kau biarkan? Boleh hidup balik ke? Tak boleh, terima ajalah. Datang guru masa itu, dia punya penguasa tu Ustaz Baharudin Latif. Kenal ke? Ada orang dengar nama tu? Datang ke rumah, dia lah ngabarkan opini. Ada abang kepada Ustaz Latif. Ustaz Baharudin Latif datang ke rumah saya. Ngabarkan anak saya sudah meninggal di situ. Sudah malam baru sampai mayat anak situ. Dah malam baru sampai. Dah malam tu berlaku buminya. Menangis lah, tapi meronta-ronta tak adalah, ya, sabarlah. Kalau kita saman bersekolah tu dapat 20,000 30,000 buat apa? Dia bukan hidup balik. Jadi duit buat apa? Ya. Mana buat apa duit? Biarkanlah. Mana nak buatnya? Kan dia nak bunuh anak saya. Dia memang takdirnya sudah seperti itu. Ya. Saya ni semua dah merasa mati dah. Anak dah merasa mati, bapak dah merasa mati, mak dah merasa mati, abang dah merasa mati, adik dah merasa mati, kakak dah merasa mati. Ya? Tinggal seorang aja yang belum mati. Saya terkonten-konten. Tahu kita konten-konten. Itulah. Jadi terimalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah cerita ni tak? Mula-mula adik saya meninggal, 12 hari lepas itu kakak saya pula meninggal. Bapak saya masa saya kecil lagi. Kecil lagi, umur 9 tahun bapak saya dah meninggal juga. Saya yatim kecil lah, bukan yatim piatu, yatim kecil. Yatim, bapak tak ada. Miskin pula tu, bukan ada duit. Mak saya ibu tunggal, memelihara saya, menyekolahkan saya sehingga saya dapat besar menjadi cikgu. Udah besar cikgu, jadi ustaz pula. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Redha lah kita dengan ketentuan Allah Ta'ala, ya. Okey. Mengenai redha pula, ada pendapat mengatakan iaitu wajib. Ada yang mengatakan wajib. Iaitu mustahab. Mustahab tu artinya wajib lah, ya. Ada yang mengatakan mustahab, iaitu digalakkan. Bukan wajib tapi digalakkan. Mustahab kata min sintahaba. Tu ha pedah, ya. Min sintahaba, mustahab katanya. Digalakkan. Tak ada wajib tapi digalakkan. Tapi nak mencecah kepada wajib lah, sunat yang sangat-sangat digalakkan. Walau bagaimanapun mereka bersepakat mengatakan redha itu tidak kurang daripada mustahab. Redha itu paling kurangnya dia mustahab, dia tidak kurang daripada mustahab, ya. Artinya hampir mencecah kepada sifat wajib. Jadi redha ni, ya. Semua ulama bersetuju. Asas bagi perasaan redha ialah beriman kepada Allah.
Bila beriman dengan Allah, baru dia redha. Kerana dia tahu Allah menentukan segala-galanya. Kalau kita tak suka pun, Allah dah tentukan segala-galanya. Jadi dia menerima ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Kalau ikut hawa nafsu, memanglah kita bukan suka benar jadi kita ni. Saya bukan seronok benar jadi saya ni. Kalau boleh, biarlah jadi Sultan Brunei ke. Barulah best. Sultan Brunei ada berapa mentokar? Perempuan? Ada berapa mentokar Sultan Brunei? Lebih daripada 600 tau mentokar. Bukan letak di Bandar Seri Begawan tu. Di London nun. Ferrari, Jaguar, Daimler. Bawa bagai-bagai macam ni Mercedes, dah tentulah Mercedes tu lebih 600 buah. Tu. Kalau dapat saya jadi orang itu, barulah best. Hari ni datang BMW, esok bawa Mercedes, esok. Dia ada. Motel ada, hotel ada, semua ada. Kalau boleh jadi dia lagi, berapa ya nak? Tidaklah pria benar datang dari kampung ngajar ni, ngantuk pun ngajar juga. Jadi kalau boleh, tapi itu ikut apa? Ikut hawa nafsu. Allah dah tentukan saya ni jadi saya, terimalah, redalah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu pun baiklah tu. Kalau Allah tentukan saya ni jadi penagih dadah macam kan? Bentar ngajar ni isap dadah dulu. Dah berdengung baru ngajar. Sikit ke punya sikit ke punya haru mujur Allah jadikan saya ni saya. Perempuan pun itu juga, tuan-tuan pun itu juga. Allah dah jadikan tuan-tuan dan perempuan ni tuan-tuan dan perempuan. Terimalah ketentuan Allah Ta'ala. Itu dia. Itu asal redha, beriman dengan Allah. Bila beriman dengan Allah, Allah suruh kita redha, redha lah. Allah suruh kita sabar, sabarlah. Allah kita suruh kita tawakal, tawakal lah. Dan dan sebagainya. Kemudian sentiasa merasai kasihan belas Allah terhadap hambanya. Kita tahu Allah itu maha adil, maha saksama. Allah tidak pernah menganiayai hamba-hambanya. Jadi apa saja ketentuan Allah itu yang sebenarnya baik bagi kita. Allah dah jadikan kita tu kita baiklah tu. Allah tak jadikan kita ni kaya macam Sultan Brunei. Baiklah tu. Kalau Allah jadikan kita ni Sultan Brunei macam? Kalau Allah jadikan saya ni Sultan Brunei macam? Enggak ke duduk apa ni? Ngajar pun tak tahu. Jadi kalau tak ada ngajar, mana datang pahala? Mana datang pahala? Mana kewajikan kita yang anak-anak kita lakukan? Tuan-tuan pun tak ke belajar apa ni? Kalau Sultan Brunei kan tak ke duduk apa tu? Nongok, nengok Tok Guru Buat apa duduk apa tu? Mesti duduk di hotel ke, panggil dia di hotel ke ngajar. Dia tempat yang aircon semua ada. Ini pun ada aircon. Itu dia. Jadi dia tak ada kurang dia beriman dengan Allah, sentiasa merasai kasihan belas Allah terhadap hambanya. Dia rasakan bahawa Allah memang kasihankan dia. Bukan Allah khabar pun, kita rasa diri kita ni dikasihani oleh Allah Ta'ala. Kita dah jadi ni kita. Jika Allah dah jadikan kita ni kita, kita rasa Allah tu kasihan dengan kita dah. Dijadikannya kita tu kita. Alhamdulillah. Tak ada jadikannya kita tu orang lain. Kalau dijadinya perempuan ni penyanyi pop macam dijadikannya perempuan tu pakai mini skirt, pakai bebek macam sentiasa berdosa aja. Allah dah jadikan perempuan tu perempuan, alhamdulillah, terimalah ketentuan Allah Ta'ala. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, perasaan redha merupakan itu ada tiga perasaan redha tu. Pintu menuju Allah yang terbesar. Nak berjumpa dengan Allah, nak berdamping dengan Allah, mesti redha dengan Allah Ta'ala Yang kedua, syurga di dunia. Kenapa? Bila dia redha, hatinya lapang, tenang jiwanya, tak ada keluh kesah, tak ada rumuk rangat, tak ada merobuk-robuk. Tahu ke merobuk-robuk? Tak tahu merobuk? Merobuk tahu? Ya Allah, hati tu kata ada luka hati tu. Itu merobuk-robuk, bukan burung merobuk. Hatinya merobuk-robuk, geram aja dengan Allah Ta'ala.
Tak menerima ketentuan Allah Ta'ala. Itu artinya merobok-robok. Dendam aja terhadap orang, kata terhadap Allah dan sebagainya. Jadi syurga tu tenang jiwanya. Itu bagilah namanya. Siapa yang jiwa tenang, Allah sudah bagi dia syurga di dunia lagi. Sebelum mendapat syurga yang sebenarnya. Syurga di dunia ni ialah ketenangan jiwa. Ya? Itu Allah bagi syurga di dunia. Al-Jannatul Ajilah. Syurga yang disegerakan oleh Allah. Kita memang cita-cita kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat. Di dunia ni bahagia tenang jiwanya. Di akhirat bahagia, itu lagi lah, tak payah cerita lah macam mana bahagia di akhirat. Kemudian yang ketiga, tempat bertenang hati orang-orang abidin. Orang-orang abidin itu apa? Orang-orang yang beribadat. Itu abidin. Tenang aja dia, sembahyang dia tenang, baca Quran dia senang, mengaji dia tenang, ya. Makan dia tenang, kahwin dia tenang, tak kahwin pun dia tenang. Apa saja ditentukan oleh Allah Ta'ala, dia tenang jiwanya. Gembira ke tak tu orang tenang tu? Gembira lah. Itu namanya orang tu redha. Tempat bertenang hati orang-orang yang abidin. Abidin. Kalau seorang abid, kalau kami abidin. Tapi orang Melayu seorang panggilnya abidin. Ada tak? Zainal Abidin ada tak? Padahal seorang tu patutnya abidin tu ramai. Baru dipanggil abidin. Macam arifin juga. Arifin tu ramai kalau seorang arif. Kalau seorang arif. Tapi orang Melayu dah arifin katanya. Ramai panggil arifin juga. Itu salah bahasa lah ya. Salah bahasa aja. Tak adalah apa-apa ya, bukan berdosa pula, tidak. Salah menggunakan bahasa. Baik, orang yang ada perasaan redha, ini tandanya. Mereka menanti-nanti pahala melalui redha dengan qada dan qadar Allah. Menanti-nanti, menunggu-nunggu pahala dari Allah Ta'ala. Kerana dia dah redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kerana dia redha apa saja yang Allah tentukan kepadanya. Yang kedua, mereka lupa akan kepahitan qada dan qadar yang menimpanya. Walaupun dia tak setuju, dia lupakan perkara yang tak setuju tu. Kerana dia tahu ini keputusan Allah Ta'ala, bukan dari dia. Dia berjuang, kalah. Kalau dia redha, dia menerima kekalahan itu sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak redha, dia menyalahkan orang lain. Dia memang tandang ke Islam. Itu yang heboh tu. Jenuh orang dakwah tak redha, tak nak menerima. Jadi tenang ke tak tenang jiwanya kalau dia tak redha? Tak tenang. Kalau dia redha, tenang jiwa. Kalah pun tenang. Lebih-lebih lagi kalau dia menang. Dapat ketenangan jiwa. Lupa akan kepahitan qada dan qadar yang menimpanya. Yang ketiga, kadang-kadang ia memerhati dan menanti-nanti kebesaran dan kesempurnaan ujian itu. Dia menanti-nanti. Kalau Allah tak datangkan ujian, dia rasa gelisah. Allah dah lupakan aku kan ni katanya. Dia rasa gelisah kalau tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Bila datang ujian, baru dia menerima ujian tu dengan lapang dada. Kita seronok kalau tak datang ujian. Bila datang ujian, dah keluh kesah. Kerana kita, iman kita ni belum cukup lagi nak mencapai taraf redha tu. Ia merasa rindu kepada qadar. Sampai tidak merasai kepahitan ujian itu. Dia rindukan qadar Allah tu. Ketentuan Allah tu dia rindu. Sampai dia tak ada rasa pahit dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini saya ngajarnya pandai lah. Merasa kan tak ada. Ngajarnya pandai. Tapi nak merasakan, merindui ketentuan Allah Ta'ala, merindui ujian dari Allah Ta'ala, tak ada lah. Nyakapnya pandai lah. Ngatupkan bibir atas dengan bibir bawah, senang aja. Cuma nak merasakan tu payahlah ya. Walau bagaimanapun kita cakap dululah. Kita cakap kebenaran dulu, insya-Allah. Lepas itu kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan bagi rasa redha tu. Allah akan bagi rasa redha. Kemudian yang kelima, malah merasai lazat dengan ujian itu. Kerana hatinya rindu kepada Allah yang menjadi kekasihnya. Dia rindukan Allah. Apa sebab Allah tak bagi aku ujian ni?
Mengapa Allah biarkan aku lagi? Allah dah lupakan aku ke? Kata dia apa? Dia merindu-rindu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sufi macam itulah ya. Dia rasa rindu kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa lazat dengan ujian itu kerana hatinya rindu kepada Allah yang menjadi kekasihnya. Dia tahu Allah itu kekasih dia. Jadi bila Allah kasihkan dia, Allah beri dia musibah, Allah beri dia ujian, Allah beri dia berbagai-bagai dugaan dalam hidup. Itu tanda Allah kasihkan dia. Baik, sambung lagi. Ketahuilah wahai saudara-saudara pembaca, bahawa redha dan sabar yang lahir daripada keimanan kepada qadar Allah, kedua-duanya itu memberi arti, ada dua erti. Orang yang redha tu ada dua kesannya.